dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okay, hari ni cikgu nak explain, cikgu nak terangkan mengenai PBL ataupun Project Based Learning untuk kimia tingkatan 4 bagi tahun ni, iaitu semester 1 lah, tahun 2021. Okey, yang pertama, cikgu dah bagi tahu hari tu, kamu boleh rujuk kepada buku teks kamu, muka surat 103, yang mana cuba kamu fahamkan apa aktiviti ni, So, dikata jalankan aktiviti pembelajaran berasaskan masalah yang berkaitan dengan maklumat ciri istimewa unsur peralihan. So, kamu dah belajar kan? Apakah ciri istimewa unsur peralihan? Daripada ciri-ciri istimewa unsur peralihan, cuba kamu keluarkan. Keluarkan apa masalah yang berkaitan dengan ciri istimewa unsur peralihan tersebut. Contohnya, ini adalah kamu dah belajar ciri istimewa dia. Yang pertama, kamu dah belajar mengenai dia sebagai mangkin. Ataupun sebagai boleh membentuk ion-ion yang berwarna. Kemudian dia boleh membentuk lebih daripada satu nombor pengoksidaan dan membentuk ion kompleks. Empat itu adalah ciri istimewa untuk unsur peralihan. Daripada ciri istimewa tu, cuba kamu keluarkan satu masalah. Masalah yang terdapat dalam ciri istimewa unsur peralihan tu. Contohnya, kalaulah satu masalah kamu buat. Contohnya, kalau sesuatu production dalam industri, dia tidak menggunakan mangkin sebagai katalis, sebagai penggalak untuk mempercepatkan kadar tindak balas. Apa yang berlaku kepada proses tersebut? Itu masalah, itu contoh saya lah. Ataupun itu untuk sifat istimewanya unsur peralihan sebagai mangkin. So, kamu boleh create apa-apa masalah yang berkaitan dengan unsur peralihan dan cuba kamu buatkan, kumpulkan semua masalah, maklumat tentang masalah dan disesuaikan dengan penggunaan unsur peralihan tersebut. Wajar tak penggunaan unsur peralihan tersebut dan kaitkan mengenai ciri istimewa tu. Apa yang perlu ada? Ini contoh. Yang ini adalah contoh dan petikan yang ada. Contohnya ya, ahli sains menemukan satu lagi ciri istimewa unsur peralihan, itu dapat mengingati bentuknya. Misalnya campuran nikel dan titanium membentuk alloy yang dipanggil nitinol. Selepas alloy itu dibengkokkan, alloy itu dapat kembali kepada bentuk asalnya. So, dia tak dapat dibengkokkan lah. So, alloy ini dapat digunakan dalam pembuatan bingkai cermin mata dan juga rawatan patah tulang. Ini adalah satu situasi. Ini adalah contoh je. Contoh je. So, kamu boleh buat satu projek yang berkenaan dengan ciri istimewa unsur peralihan. Yang mana cikgu nak, yang pertama, kamu kena ada cover page. Kamu kena ada cover page. Contoh yang hari tu cikgu kata, buat pamphlet. Buat satu pamphlet yang berkenaan apa projek yang kamu nak buat. Contohnya kamu nak kaji mengenai ciri-ciri istimewa yang ada dalam unsur peralihan. Kemudian kamu buatlah nama kamu, kelas kamu dan nama guru kamu. Kemudian dalam pamphlet kamu tu, yang ini tak ada kena mengena sebab yang ini adalah ini yang saya tunjuk ini adalah report untuk kamu punya pamphlet tersebut, brosur kamu. Report kepada brosur yang kamu dah hasilkan. Ini adalah contoh report. Kamu kena buat report. Kamu buat brochure ataupun pamphlet, kamu kena menghasilkan satu report. Apa-apa projek pun. Kamu nak buat model apakah, kamu mesti ada report. Report yang tu kamu mesti ada. Yang pertama adalah tajuk dia. Maklumat. Kemudian kamu kena ada isi kandungan lah. Konten dia. Kemudian yang ini tajuk sekali lagi, nyatakan tajuk lagi sekali, dan projek ni kamu buat bila.
Okay, pada tarikh bila dan pada masa bila. Okay. Kemudian dalam report kamu juga kena ada penghargaan. Okay, penghargaan acknowledgement lah. Okay, kamu nak ucapkan terima kasih kepada siapa? Ini contoh saya je lah. Okay. Kemudian apa penyataan masalah? Ya, ini cikgu kata apa masalah yang kamu nak cari? Kenapa kamu kena hasilkan pamphlet tu? Kenapa? So, kamu boleh ambil dia punya penyataan masalah dalam buku teks ni. Okey. Kemudian kamu cakap mengenai pengenalan dan objektif. Okey, dalam pengenalan objektif tu kamu kenalkanlah unsur peralihan macam mana, apa sifat-sifat istimewanya. Okey, kamu boleh rujuk juga dalam internet ataupun sumber-sumber yang lain. Kemudian objektif. Okay, apa tujuan kamu buat projek ni? Kamu nak apa? Kamu nak mengenal pasti ciri-ciri istimewa di dalam unsur peralihan. Untuk apa? Kamu untuk apa lagi? Untuk mengenal pasti kelebihan unsur-unsur peralihan. Okay, prosedur yang dalam kamu ni, kamu kena tahu yang pertama, apa bahan alat radas kamu guna. Okay, contoh kamu buat pamphlet. Okay, so kamu senaraikanlah apa bahan yang kamu nak buat. Okay, kamu ambil gambar. Okay, pastikan letak gambar. Okay, pastikan letak gambar. Sebab sekarang ni kita dalam keadaan online. Bila kita dalam online, cikgu nak bukti apa yang kamu buat pamphlet tersebut. So, kamu kena letakkan gambar. Okay, contohnya kamu ada kertas. Okay, kamu ada pen. Ataupun kamu nak kata, saya ada printer. Kamu buat pakai laptop. Okay. Kemudian anggaran pembelanjaan. Okay, contoh. Kamu ada buat anggaran kamu ada pakai kertas tebal. Berapa harga? Kamu ada pakai color ink ataupun kamu print dekat luar. Okay, berapa kos? Okay, lakaran dengan gambar rajah ni dia lebih kepada bagaimana bahan kamu tu kamu buat. Okay, kemudian prosedur macam mana kamu buat? Apa yang kamu buat dekat dalam tu? Tunjukkanlah langkah-langkah. Okay, kalau boleh setiap langkah tu macam mana kamu buat pamphlet tu kamu kena tunjukkan gambar. Okay, kalau ada langkah keselamatan, letak. Kalau tak ada langkah keselamatan, tak apa. Okey. Kesimpulan. Okey. Nyatakan kesimpulan daripada kajian tersebut dan contoh kesan sama ada dia ada kebaikan ataupun keburukan. Okey. Kemudian kamu nyatakan apakah rujukan kamu. Kat mana? Sumber internet, buku kerja. Okey. So kamu kena nyatakan dekat sini. Okey. Dekat sini, cikgu nak kamu buat juga dalam bahagian prosedur. Dalam bahagian langkah keselamatan ni kamu tukar. Okey, kamu tukar langkah keselamatan ni kepada refleksi saya ataupun pentaksiran kendiri atau refleksi saya. Lembaran atau refleksi saya. Apa lembaran? Apakah lembaran kendiri ataupun refleksi yang kamu boleh buat hasil daripada brosur ataupun pamphlet yang kamu buat. Yang pertama, apa tajuk yang kamu pelajari? Yang ini kena ada 4. Yang pertama, apa, mengapa, bagaimana dan kesan. Apa tajuk yang kamu dah belajar? So kamu bagi tahulah kamu belajar ciri istimewa kumpulan unsur peralihan. Kenapa kamu belajar tajuk ni? Untuk mengetahui mengenai ciri-ciri istimewa unsur peralihan. Bagaimana kamu tahu ada unsur-unsur bagaimana yang kamu tahu bahawa kamu dah memahami tajuk tu? So kamu katalah kamu faham melalui apa yang kamu faham dalam tu. Kamu nyatakan dekat sini ciri-ciri istimewa kumpulan peralihan. Apa kesan kamu belajar ni? So, kamu kesan dia apa? Kamu dapat mengetahui sebenarnya dalam industri ni pun ada pelbagai kegunaan unsur peralihan. Kalau kamu boleh kaitkan yang ini kegunaan unsur peralihan dalam industri pun lagi bagus. So, itu sahaja yang saya boleh bantu untuk kamu, guide untuk kamu, bimbing untuk kamu dan harap kamu semua boleh faham. Kalau saya bagi masa kamu 2 minggu. 2 minggu. So minggu terakhir sebelum buka cuti sekolah, kamu dah kena hantar soft copy laporan. Yang mana laporan itu maksudnya ada pamphlet. So naik cuti nanti
kamu dah kena bagi saya pamphlet ataupun brochure yang telah kamu lakukan. Okey, saya tahu ada setengah pelajar yang dia dah buat PowerPoint. Okey, dia dah ada buat PowerPoint. Tak ada masalah. Okey, PowerPoint tersebut kamu kena letaklah pernyataan masalah. Okey, kamu letaklah apa yang kamu dah buat. Okey, contohnya dalam saya punya guidance yang ni. Kamu letaklah apa objektif kamu. Apakah kamu punya tajuk penghargaan, semualah kamu kena masukkan sekali. Okey, kamu kena masukkan siapa yang buat PowerPoint. Okey, PowerPoint tu kamu boleh, sebabnya kalau kamu buat PowerPoint, okey, kamu kena maksudnya kamu punya laporan. Kamu punya laporan tu dalam bentuk PowerPoint. Kalau boleh saya nak kamu buat dalam bentuk pamphlet ke, bentuk brochure ke. Itu lebih baiklah sebab kamu akan nampak dekat sini dia punya anggaran perbelanjaan berapa, apa kita panggil projek yang kamu lakukan tu ada. Okey, kalau kamu nak buat PowerPoint juga, kamu nak juga PowerPoint kamu tu kena ada maklumat mengenai pernyataan masalah dan isi-isi lah. Isi-isi tu apa cikgu? Okey, isi-isi tu kamu cakap lah ciri istimewa kumpulan peralihan ni apa kegunaan dalam industri, apa kaitan dia. Boleh juga. So, kemudian dalam kamu punya laporan PowerPoint tu, kamu kena buat juga laporan yang dalam Word ni. Dalam Word ni pun kamu kena buat juga. Okey. Okey, faham ke? Okey, sampai itu saja untuk kali ini. So, saya harap kamu semua boleh faham. Okey, saya ulang lagi sekali apa yang perlu kamu buat. Okey, yang pertama, siapa yang buat pamphlet, yang buat PowerPoint, yang buat brochure ke, pastikan dia ada report. Okey, pastikan ada report dan mesti ada benda yang kamu buat tu. Okey, kemudian buat tajuk semua, apa maklumat dalam laporan tu kena lengkap. Okey, gambar kena ada, semualah kena ada. Siapa yang buat PowerPoint tu, buat PowerPoint tapi dalam PowerPoint kamu tu ada pernyataan masalah. Apa yang dalam ciri istimewa, apa kegunaan untuk unsur peralihan. Okey. Itu sahaja. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum.